Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa amma ba'd. Baik sidang Jumaah, semoga kita dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sebagai tetamu Allah, juga sebagai ahli taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan adalah ahli taman syurga Allah kerana kita berada dalam majlis ilmu merupakan taman syurga. Dan tuan-tuan, orang yang selalu berada dalam taman syurga Allah, maka dia menjadi ahli taman syurga. Jadi nama-nama tuan-tuan terpapar di pintu-pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka akhlak, budi pekerti, adab kita dan mengikut adab juga perangai ahli syurga. Tidak sayugia, tidak sepatutnya kita berperangai dengan perangai bukan ahli syurga. Sebab kita adalah ahli kepada taman syurga. Tolong ingat itu. Bila kita ingat itu, insya-Allah mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak banyak ibadat kita buat tapi tak ada maksiat. Tak banyak ibadat yang kita buat, Allah suruh kita buat. Maksiat tak ada. Cukup lah. Tuan-tuan tak buat yang sunat pun tak apa. Tuan-tuan tak payah pakai jubah, tuan-tuan tak payah baca Quran, tuan-tuan tak payah tahajud, tuan-tuan tak payah duha, tak payah sunat-sunat. Tapi maksiat yang kita buat. Maksiat yang kita buat. Oleh kerana terbuatnya maksiat, kita tak sengaja kadang-kadang buat maksiat. Maka oleh kerana maksiat yang kita buat, maka kita kena tampal balik dengan sunat. Kena tampal balik lah. Bila maksiat kita terbuat, sekali tuan-tuan buat maksiat, belum tentu lagi akan diampunkan oleh Allah. Dan tu ya, tuan-tuan maksiat, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Adakah memadai dengan 3 kali istighfar lepas sembahyang? Tak padan. 3 kali istighfar tak cukup. Kalau daki dah banyak di baju, setakat basuh dengan sabun biasa, tak tanggal. Kalau dah daki dah banyak, dah melebar, dah seminggu dah tak basuh, dia kena guna pelorok, kena guna dauni, kena guna apa lagi? Peluntur kena guna itu, sebab dah menjadi kerok. Maka bila ada dosa sahaja, hendaklah dilakukan kebajikan terus. Sama ada dengan sedekah, sama ada dengan sembahyang, sama ada dengan istighfar dan sebagainya. Kalau dah kita buat maksiat, kalau tuan-tuan tak buat maksiat, apa tuan-tuan tak buat sunat, silakan. Sebab yang wajib semua tuan-tuan dah buat. Tinggalan kita tu tinggal ada maksiat, okey? Sebab untuk menjadi orang yang bertakwa itu mesti ada kesatuan di antara buat yang diperintah, tinggal yang dilarang. Rukun dia mesti ada 2 tu. Tak boleh nak tidak. Mesti buat yang diperintah, tinggal yang dilarang, baru jadi orang bertakwa. Orang bertakwa baru Allah nilai di sisi Allah. Ada nilaian. Ada nilai. Kalau tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nak jadi orang bertakwa, buat perintah, tinggal yang dilarang. Macam khatib duk besar hari Jumaat lah. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan hendaklah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa. Hanya dengan takwa lah membezakan di antara orang kulit putih dengan kulit hitam, antara orang Arab dengan orang Ajam. Orang Ajam ni kita ni orang Ajam, Arab ni Arab. Tidak ada bezanya. Ma fadla baina Arabiyyin 'ala a'jamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada beza, tidak ada lebihnya di antara orang Arab dengan orang Ajam melainkan dengan takwa. Nabi orang Arab, tapi Nabi tak ada beza. La fadla, ma fadla. Tengok mata Nabi, untuk bagai-bagai mata.
Tidak ada beza, tidak ada lebihnya orang Arab dengan orang Ajam. Selain daripada Arab namanya Ajam. Kira orang Melayu, ke Cina, ke India, ke Australia, apa benda ke, itu namanya Ajam. Ajami orang yang selain daripada bangsa Arab. Nabi kata tak ada beza, tak ada lebih. Kecuali dengan takwa. Wala abyadin ala aswadin. Begitu juga tak ada beza kulit putih dengan kulit hitam. Tak ada beza. Yang bezanya dia dengan takwa. Allah tak nilai. Sebab itu dia disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tak tengok rupa paras, Allah tak tengok zahir, Allah tengok hati dan juga amalan kamu. Maksud tak tengok zahir jangan salah enggak. Maksudnya tak tengok zahir ni. Kalau kita pakai pakaian bersih tapi tak nampak segak macam mana, cukup. Kita tak ada nak pakai blazer, nak pakai kemah apa macam orang kaya-kaya, tak. Macam bangsawan tak ada. Kita biasa saja. Pakai baju Melayu, pakai pagoda atau pakai apa, biasa. Allah tak pandang yang lebih. Jangan kata Allah tak pandang, tak apalah, aku pakai seluar pendek pun tak apa, Allah tak pandang, tak apa. Allah tak tengok luar, Allah tengok dalam. Ingat saya cerita dulu seorang perempuan mengadu juga saya, kata mengadu. Kita dulu pejabat agama mana-mana pun harap menutup aurat bila ada pengaduan menutup pejabat agama. Kita dah tulis dah. Masa duduk di Sarawak. Dia datang mengadu. Perempuan tutup tak pakai. Kita sedia dah kain telekung untuk dia pakai. Dia memang free hair punya orang. Apa panggil apa rambut merah panggil apa lah. Yang rambut merah. Bah kena sebut bah kalau tak faham dia, bah kena bah ada bah baru dia faham. Bah rambut merah, blonde ni. Oh, lah. Blonde baru faham. Mampu aku nak sebut blonde saya dulu. Ketak-ketak lidah aku kena kikir. Kena kikir dia nak sebut blonde tak pandai. Rambut blonde, free hair punya orang. Jadi kita pun tengok sini ya, pakai campur Ustaz. Saya tak pakai kerudung, tak pakai tutup kepala pun tak apa Ustaz. Allah tak tengok zahir kita Ustaz, Allah tengok dalam. Oh hebatnya, dia ceramah kat kita. Dia nak panggil mengadu kat saya. Suami dia tak balik malam, pergi karaoke, ada perempuan simpanan. Dia nak mengadu yang tu, bukan nak mengadu yang lain. Jadi kita pun tengok, tak apalah kalau macam tu. Saya pun tengok ke dalam sikit. Kita pun orang muda dah. Tengok dalam. Pakai baju V-shape ni. Dia pun tengok. Ustaz, tak tengok kat mana tu? Allah tak tengok luar, Allah tengok dalam. Nak kata apa? Ustaz ni gatal, tak bukan kira gatal dah. Allah tak tengok gatal, kalau tak gatal kau Allah tak tengok kuat kat luar, Allah tengok kat dalam. Baru dia pergi ambil tudung, besok baru dia pakai. Tak apalah nak keluar jambu ke blonde kau punya pasal lah. At least kau hormatlah arahan kita suruh tutup. Walaupun memang kamu tak suka nak tutup, at least masa pergi melapor pengaduan itu tutuplah sekejap, tak apalah. Macamlah peraturan kerja. Kalau ada peraturan supaya mana-mana perempuan yang bekerja di bla-bla-bla kementerian, bla-bla syarikat tutup aurat, ada perkeliling macam tu, maka dia akan pakai masa bekerja. Lepas tu, luar daripada waktu kerja, dia tak nak pakai, dia punya pasal. Itu dia punya hak. Tapi bila waktu kerja, kita pastikan engkau mesti menutup aurat mengikut ni. Ikut Islam punya style. Tak adalah suruh pakai tudung labu sampai tutup ke bawah, tak. Memadai dengan menutup aurat, bukan balut aurat, menutup aurat. Banyak sekarang duk balut balut pakai atas tapi badan tuan-tuan tengok sendiri lah. Dia membalut aurat dia. Dia balut. Jadi balut dengan tutup ni beza jauh. Jadi bila dia balut, jadi tengok lama lah sikit, tengok sebenarnya. Jadi tak klik. Pasal pahaman ada, aku tak tahulah ustaz mana dia rujuk. Ustaz apa, jangan klik tak apa ustaz. Tak klik, okey. Kalau klik dosa. Jenuh tarik nafas dia senyap. Pedih juga mata, tak klik pun. Tak boleh. Sebab an-nazru sahmun masmun min sihamil iblis. Nabi SAW menyebut pandangan itu merupakan panahan-panahan beracun daripada panahan-panahan syaitan. Pandangan dari mata lah turun ke hati, daripada mata lah akan berlakunya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan, sebelum kita tengok kitab hadis kita pada malam ini, satu peringatan untuk diri saya dan tuan-tuan sekalian mengenai jalan-jalan kebaikan.
Apa jalan-jalan kebaikan yang perlu kita buat untuk menutup kejahatan-kejahatan, kenakalan, kedosaan, kemaksiatan yang kita buat. Kita masih lagi buat maksiat, orang masih lagi buat maksiat sebab orang belum lagi kenal Allah dengan sekenal-kenalnya. Bukan rindu serindu-rindunya lah. Rindu serindu lama dah lalu kan. Lah apa dia? Zaman lain sekolah tu. Rindu. Tu lagu tu. Kalau aku tarik tak mengajar tu ni. Lama abang ni tangan ni cucuk langit belakang ni asal ni. Bukan kaki pondok. Asal cucuk langit ni dia tengok mana ni. Mana ada muka kaki pondok ni. Kecil seorang kau kalau baik pun daripada awal. Kamu nakal juga cik. Mu tak ada nakal pasal mu jumpa hak elok lalu tu. Lain-lain tengok ada pondok. Pondok pun lepas kena reject sekolah dah pergi pondok. Dah, minta askar tak dapat mak terak. Minta mak terak tak dapat. Allah payah anak kita. Minta mak terak pun tak dapat askar tu. Atas pondok. Hak jeng dah tak sebelah aku atas pondok. Oh nyanyi semua. Jenuh dah tu guru pondok nak asuh suruh jadi orang. Boleh jadi orang, boleh jadi tu imam untuk mandi urus jenazah pun cukup lah kata pok dia. Jadi sekarang ni barulah orang di pondok-pondok tu orang yang cerdik pandai. Dia balik universiti, dia habis sebelum dapat kerja dia duduk pondok setahun 2 tahun. Ataupun lepas periksa staff STU sebelum pergi ke Mesir sambung belajar dia pergi dulu sebab expired staff sekarang 3 tahun. Expired dia punya sijil. Maka dia pergi celup dulu di pondok-pondok, di madrasah pondok untuk pengajian kitab selama 2 tahun. Ataupun yang balik pada Mesir, balik pada Jordan. Kawan-kawan saya ramai yang pergi pondok masih tumbuh untuk sambung belajar kitab. Sebab kita belajar luar negeri, lu tak belajar kitab dah tuan-tuan. Ada belajar benda-benda lain yang lebih luas lagi. Tak belajarlah baituri, tak belajar ekonom, tak belajar. Sebagai rujukan sahaja. Kita tak belajar. Nak mendalami, nak panggil lumat dalam kitab syar'i, kena pergi belajar di pondok. Kena belajar di pondok. Kalau setakat belajar di Mesir, di Jordan, dia tak dapat. Kecuali musim cuti kita panggil guru dan sebagainya untuk belajar. Sebab dia cuti dalam 4 bulan, masa tu kita belajar. Cari guru pondok yang pergi belajar di Mesir untuk kita menada kitab. Saya belajarnya sikit di Malaysia dan banyak di Mesir dengan orang Patani. Babazi, guru saya arwah, saya terpaksa ambil dia untuk belajar ilmu pondok. Kitab-kitab Syafi'i. Kalau tidak, tak boleh baca, kita cari tu. Tak boleh baca. Setakat kita Arab kita boleh baca, tapi dia tak akan sama dengan tok guru pondok. Siapa yang pernah belajar pondok dia tahu dah tuan-tuan. Dia hurai satu muka surat tu untuk 5 minggu. Tajuk dia saja mungkin 2 malam. Tajuk. Dia baca Babul Jima'. Tajuk mudah ya, Bab Al-Jima'. Dia hurai yang tu saja 2 hari 2 malam. Bab ai haza babun. Ini fasal pada menyatakan bab, dia jadi mubtada. Mana khabar dia? Sudah. Kenapa babun tidak ada al-babu? Bab maksudnya ialah pintu. Jima' ialah persetubuhan. Kenapa ada alif lam pada al-jima'? Kenapa tak buat al-jama'? Dia hurai yang tu saja, campur dengan hadis, campur ni. Campur pula orang tanya 2 hari 2 malam, tajuk dia babul jima'. Jadi saya pun terkesima dengan hal dia mengajar. Jadi terikut-ikut. Jadi nak baca kita jadi lambat habis lah. Kita kami waktu ni kita hadis tak pandai pun dalam 30 lebih buku sudah 3 tahun. Disembunyi baru habis 3 tahun. Jadi kita nak baca hadis ni mari sebulan 2 kali. Tebak-tebak juga nampak tu. Berkali dalam 15 tahun boleh habis. Tu pun kalau sihat. Tu kejap uzur, kejap tak datang, uzur tak datang. Alamak dia 20 tahun. Saya becing, saya 17 tahun dah nak becing. Dah becing dulu lah. Baik. Tak baca pun tajuk tak ada. Dah je pergi lain. Memang gitu dah terburu aja. Jadi kita pun terikut, terkesima. Kesima kan? Bahasa apa tak tahu tu. Baik tuan-tuan. Ni malam ni lepas dah buat nampak ramai ni. Lepas pada baju merah. Terlepas tak pedih mata. Tak ada pedih mata. Nampak kena tembok kot tu. Siapa hak tak pergi? Siapa hak tak pergi? Ramah hak pergi punya. Tak apalah ikut tuan-tuan. Dekat sepan sebab kita dah. Orang tanya hukum.
Nak pergi ke tak pergi. Kalau ada manfaat pergi, tak ada manfaat tak payah pergi ya. Kalau ada manfaat silakan. Tak ada manfaat tak payah. Tak suka kajian tunggu muli. Ya. Tak ada akta yang boleh mendakwa tuan-tuan untuk memangkah mana-mana parti tuan-tuan suka. Tak ada akta. Ikut tuan-tuan suka. Cuma orang kerja kajian takut nombor siri tu orang periksa, orang cek balik. Oh ni pembangkang rupa belakang ni. Oh cakap sedap macam penyokong aku rupanya belakang. Oh guting dalam lipatan dia tu. Mula. Ikut tuan-tuan lah. Ustaz-ustaz jangan tanya uni rahsia. Duk tanya orang. Uni dah sendiri. Kalau orang Islam orang nak buat masjid, mu kena buat masjid. Kalau orang Islam orang mari derma buat gereja, kau bagi juga mu bengong. Tu bahasa mudah dia. Orang nak buat masjid, tu kena tolong orang buat masjid Jangan tolong buat gereja. Buat gereja tu digunakan untuk melawan orang Islam balik. Guna kita buat untuk kubu nak lawan kita balik. Macam kali kubu sendiri ya. Yang faham-faham, tak faham sudah. Kerja faham ke kerja kita. Kerja tuan-tuan saya tu bagi tahu ya, tuan-tuan nak faham tak nak faham, tuan-tuan punya masalah. Ya. Baik, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bukan kita ini sebagai mukadimah jalan-jalan kebaikan untuk menutup segala kejahatan yang kita buat. Pendek aja. Kata dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi tanya ala adullukum, Nabi kata aku tanya ni, aku nak tanya kepada sahabat-sahabat, nak pada aku bagi tahu ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Aku nak khabar, nak cerita kepada kau, nak ke tidak apa yang akan menghapuskan segala kesilapan muhalafah. Allah akan hapus kesilapan kamu dan akan menaikkan darajat kamu. Mana setiap yang hidup tu pasti ada kesalahan yang kita buat. Zaman-zaman bermula sampai balik. Sebelum balik tak ada kira Selepas daripada balik ada orang nakal curi barang-barang, ada orang nakal susu lepas tu email, nak arah ke tu email panjang hangat baca ayat, dia pun batu awak, dia pun buang lepas tu email sebelah balik jalan kaki tu email, nak ambil selipar orang lain tu email. Kalau kita dah lepas orang lain dah lah, lepas aku tak ada nak ni tak ada orang ni perlu ambil, padahal tu lepas tu siap Tok Nojar Allah, Tok Nojar pula jalan kaki, Nojar pula tak apa juga, ambil orang lain pula. Jadi sepanjang-panjang tu menyumpah belakang. Start daripada orang mula-mula je pun menatai mana ambil. Kalau yang kedua kata menatai mana habis menatai belakang. Semua menatai belakang. Sebab bermula daripada satu. Kita hilang jangan ambil lipah orang lain. Kecuali lipah masjid, hak AJK kata ustaz boleh pinjam ambil oleh ustaz. Ada masa ustaz tak balik. Tak ada masa, tak apalah kira sedekah. Tak apa tu sebab lipah hak dia beli. Boleh tahan. Ini benda lipah orang apa masih tak ada dah, tak ada tu habis lipah ni. Kita ambil. Betul tak? Lipah warna hijau sebelah, warna biru sebelah. Kita kata ni lipah orang buang tu. Pesing orang tu mari semaya pakai lipah biru sebelah, hijau sebelah supaya orang tak curi. Ada juga orang tu. Betul tuan-tuan, saya kasut banyak kali lah. Kalau di Mesir banyak kali orang ambil kasut. Jadi supaya orang tak hilang kasut, ketok pintu A sebelah, pintu C sebelah kasut tuan-tuan. InsyaAllah tidak akan dicuri. Kecuali tuan-tuan nyanyi mana sebelah lagi, hilang juga. Tu kaedah dia supaya kasut comel kita, kasut baru kita tak hilang dan tuan-tuan boleh fokus dalam sembahyang. Kalau tidak tuan-tuan ingat kau kasut tu saja Allah sudah. Oh, tak situ tak ingat nak terkut tadi tu orang aku kasut kelak aku baru ni habis. Baca Fatihah perlu sabar mana perlu banyak kes orang macam ada ekor tapi perlu tu fikir kasut. Jadi tuan-tuan beli kasut mahal nak pakai silakan sebab nak tahan lama, tuan-tuan punya alasan silakan. Maka tuan-tuan tak sebelum di pintu A, pintu C sebelah lagi. Maka kalau orang curi sekalipun mana orang memang tahu dah. Orang ikut daripada awal pecah tu tak sebelah, dia pun tengok tu tak sebelah lagi sana. Orang tu curi. Kalau tidak orang biasa dia tengok ni sebelah. Tak ada. Dia kami hosneh, orang curi ni ambil hosneh. Kalau jumpa duit RM100 dengan duit dia nampak dalam cermin RM100, dia ambil satu dulu. Hak mudah dia ambil untuk lari. Dia takkan ambil hak dalam tabung tu, sebab dalam tabung tu nampak dah RM100 juga, dia akan ambil hosneh. Tu kaedah orang curi. Tu kaedah kan. Jadi bila dihapuskan dosa maka Allah akan naik darjat. Maka sahabat kata bala ya Rasulullah, cerita Rasulullah. Apa dia? Baik, yang pertama untuk kita mendapat
kedudukan insya-Allah Subhanahu wa taala ialah isbaghil wudu'i 'alal makarih. Isbaghi maksudnya ialah menyampaikan air sembahyang indal makarihi, ketika mana dalam kebencian. Kita tak suka, sejuk sangat, dan suasana sejuk tengah malam dan sebagainya. Kita ambil juga gagah juga, kita ambil air sembahyang untuk pergi sembahyang, ambil juga wudu, ambil juga susah. Kita dalam susah sekarang ekonomi kita, tapi hari Jumaat tak pernah lupa kita masukkan dalam kabel. Kita dalam susah, tapi kita tak lupa. Mungkin kita tak bagi RM10, kita bagi RM1, tak apalah. Yang ini Nabi sebut isbaghil wudu, menyampaikan wudu indal makarihi, ketika mana kita tak suka, sejuk sangat kita tak suka, tengah malam pun kita tak suka. Tapi bila kita boleh berwudu tengah malam, kemudian kita buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita orang yang hebat. Allah naikkan darajat. Itu nak beza. Kita tengok orang Malaysia main bola dengan Mak Saleh main bola. Sama-sama bola, sama-sama berlatih, sama-sama makan gaji main bola. Mana hebat dia? Mesti ada kehebatan dia. Dia berlatih dalam musim sejuk, dia berlatih tepi patang. Orang kita malas nak berlatih tu, nak berlari tepi patang. Payah pun. Komando dia nampak hebat, komando hebat daripada askar lain, dia hebat. Sebab pagi-pagi dia 16 kilo dia berlari di atas pasir pantai. Pasir dia berat tu kan. Bila dia dah berlari dalam keadaan dia berat, dia berlari tempat yang senang, atas jalan raya, atas jalan biasa, maka dia lebih laju, lebih becuk, sebab dia dah biasa dalam berat, dalam susah. Itu je. Itu nampak dia hebat. Jadi kita nak hebat daripada orang lain. Dia hebat, sama-sama hebat, Allah dah pilih dah. Sama-sama hebat. Tapi nak suruh darajat itu beza. Dia beza sikit. Maknanya kalau duduk dalam rumah, duduk di hotel yang lebih tinggi. Hotel tinggi lebih mahal daripada hotel rendah, kan? Kita duduk tingkat 17 di hotel. Itu ialah orang panggil apa? Penthouse, penthouse tahu lah lebih kurang lah tu. Hak besar. Sebab orang atas boleh ludah orang bawah. Tengok. Hui. Orang bawah ludah tu, atas muka dia balik tak ada siapa atas. Mudah nak suruh faham begitu. Jadi bila kita ada kedudukan, bukan kita nak ludah orang bawah, maknanya hebatnya atas. Orang atas orang lebih hebat. Rumah tinggi-tinggi, duduk tingkat tinggi kalau hotel. Hebatlah dia. Nampak? Jadi kalau kita boleh isbaghil wudu'i 'alal makarihi, maka kita orang yang hebat. Siapa kata? Nabi kata. Nabi kata, Allah kata. Sebab Nabi tak akan kata kalau Allah tak suruh kata. Nabi kata tu sebab Allah suruh. Muhammad mu kata. Kata ni, kata apa? Ni isbaghil wudu'i 'alal makarihi. Menyampaikan wuduk ketika mana dalam keadaan kamu tak suka. Bila tak suka? Waktu malam tak suka, tuan-tuan. Kamu tak suka. Bangun kecil tak apa, tapi nak ambil sembahyang memikir banyak kali. Sebab tu tuan-tuan nak mudah bangun malam. Kalau tuan-tuan terkecing malam nak bangun, tuan-tuan ambil ubat gigi, buah gigi, gosok gigi. Tuan-tuan akan segar. Tuan-tuan akan boleh sembahyang tahajud 2 rakaat, sembahyang taubat 2 rakaat. Boleh buat. Bila tuan-tuan dah kena buah gigi, sebab dia akan gerak sel-sel ni akan gerak sel mata. Tapi kalau setakat tuan-tuan bangun kecing, keluarlah air kecing 2 liter atau 5 liter ke, segelir ke, setengah jam kecing saja, tu pun lena dia kecing. Mata dia tengah kecing. Tapi bila tuan-tuan kecing ke, tuan-tuan ambil buah gigi, dia akan gerak segala urat-urat mata, tuan-tuan akan segar. Lepas tu tidur balik. Nabi ajar sembahyang malam, lepas tu tidur semula. Nabi bukan kata tunggu sambung sampai subuh dah. Tidur semula, sebab waktu tu waktu rehat. Allah jadikan malam itu untuk berehat. Tapi kita bagi kepada Allah Ta'ala hak dia. Kita bagi sekejap, lebih kurang setengah jam. Lama lah tu setengah jam tak. Ambil dah 10 minit. Lama tak. Seminit dah, semaya dah malas sangat. Kalau kata 10 nak seminit, ambil seminit. Bedah je lah. Kul wallah. Enak atau enak, kul wallah. Silakan. Tak ada masalah. Tapi ada dah tahajud, ada yang taubat. Kena buat. Itu kena buat. Kena rajin lah. Jadi bila kita benci kepada berwuduk pada keadaan itu, maka kita akan dihapuskan khataya wa yarfa'id darajat. Mesti beza kan? Mesti beza. Beza kita dengan orang hak luar. Kena beza dah. Beza tuan-tuan sebagai ahli kepada taman syurga, mesti beza dengan orang luar. Tuan-tuan dah tak boleh dah minum berdiri, kecuali dalam keadaan tertentu yang tak ada majlis, yang tak ada kursi. Tuan-tuan jangan minum berdiri walaupun makruh. Tuan-tuan tak boleh dah kecil berdiri, sebab tuan-tuan dah jadi ahli kepada taman syurga. Nama tuan-tuan dah ada di pintu syurga. Takkan nak berdiri lagi.
Tak tuan-tuan nak main pusat tak boleh dah pakai seluar pendek macam orang lain. Orang lain pakai seluar pendek tak boleh dah. Sebab tengok di sini genung balik. Ish. Takkan kena fikir gitu. Kan tanda-tanda taufik itu ada 3. Maka yang akhir sekali ialah mencela keaiban diri sendiri sebelum mencela keaiban orang lain. Itu tanda kita ada taufik. Tanda taufik pertamanya ialah mudah buat kebaikan. Tanda taufik kedua senang tinggal kemungkaran. Tanda taufik ketiganya ialah mencela aib diri sendiri, bukan mencela orang lain. Itu kaedah dia. Sebab tu kita kalau boleh jangan tanya orang. Kalau puasa bulan Zulhijjah ni, Syekh, berapa hari dah puasa? Kita pergi tanya orang. Kalau dia kata baru 3 hari. Oh, 3 hari. Demo berapa hari? Sudah. Dia akan tanya kita, Ustaz berapa hari? Ustaz ada 5 hari. Habis? Tak ada dah banyak. Masing-masing nak menunjuk. Jangan tanya. Syekh, apa ikan tadi? Berapa rakaat malam? Adalah dalam 12. Demo. Bila tanya demo tu kita kata kita adalah 17. Habis. Jangan mula bertanya. Jangan tanya. Tengok kawan kita dah air hitam sama dengan sokok pun jangan tanya. Berapa rakaat demo semaya satu malam? Kita enggak. Kawan tengok, oh, ahli syurga demo. Dia bukan takut dia tanya kita semula. Takut dia tanya. Demo hitam juga. Berapa rakaat? Habis. Kita pun cerita. Tak banyak mana dah ada 27 rakaat. Kita pun naik sikit, up sikit. Sujud lama apa demo? Sujud tak lama mana dan satu kali sujud setengah jam. Sikit supaya hutan. Sudah. Jangan tanya ibadat orang tu biar dia tengok. Kalau boleh kita tidur lah dia. Jangan duduk nanya. Dia duduk nanya rata riti duduk nanya. Duduk tanya ibadat orang dan sebagainya. Kalau kita tengok kita buat lebih tak apa. Jangan duduk takut nanti orang tu tak boleh nak kawal diri dia. Bila tak boleh nak kawal dia bercerita dia sendiri. Tak banyak mana ada lah. Bila sebut ada lah, saya tengok Muslim. Hebat pada dia. Dah ini tengok pada dia. Tumit kerah. Apa kali iri dia tumit. Kita. Jadi kita. Habis. Saya tengok tanya. Jaya aku. Walaupun duduk dengar kuliah. Rato riti naik motor sana sini. Tak. Sebab tadi lah. Allah nilai daripada hati. Tapi zahir itu mesti menjaga syariat. Hati Allah tengok. Amalan kita. Orang yang duduk apa? Dia mati di muka. Alhamdulillah mati di muka orang. Walaupun dia tak minta nak mati di muka. Dapat pula duit. Dia tak minta pun orang. Saya pun sembang dengan anak. Dalam kereta lepas kuliah. Mari. Anak kata, apa Umi tak mati dapat 1 juta. Anak aku kecil tak mari mana dia kecil. Saya kata, budak ni pandai tu. Gak buat mengira duit ni. Kata, kalau Umi mati dapat 1 juta. Sedih dia mak dia. Mak dia ada sedih. Anak tanya gitu, nak Umi mati ke nak 1 juta? Dia pun senyap. Mana 1 juta tu tak ada nilai sebenarnya. Dia pergi mati di sana. 2 tempat ni boleh berdoa. Madinah dan juga Mekah tuan-tuan boleh berdoa untuk mati di sana. Boleh, tak ada masalah. Itu ada hadis, ada nas. Boleh nak minta. Ya Allah, kalau pergi sana. Sebab tu orang dulu dia pergi kapal laut. Dia kira dia bersalam, dia azan, dia tinggal. Saudara maru anak dia di kampung tu. Macam dia tinggal nak mati dah. Menangis, minta maaf, rata riti. Sebab dia kata dia pergi tu pergi tak kembali. Dia kira gitu dah. Kita menangis juga, fikir pula. Pergi Allah lama, wifi aku ni berdarah, ipar, kenapa? Oh, nanti tu wah, lagi lah dengan kuno, kata-kata, menangis tu. Orang dulu dah. Dia menangis memang tinggal sungguh kampung halaman sebab dia duk minta nak mati sana. Tu orang dulu. Tapi bagai perlu diingat. Ini ada prasangka juga dah. Kalau pergi, kata pergi, mati. Kita kata, oh dia tu bagus mati dalam masjid, mati tengah kuliah, mati tengah mengajar. Nampak bagus. Bagus sebagai zahir. Tapi kalau dalam dia tak bagus macam mana? Kalau dalam dia tak bagus. Dia mari belajar. Nak tunjuk kat orang dia, memang orang suka mengaji. Suka belajar. Kau mengajar, saya mengajar. Nak tunjuk aku ni pandai. Ada hasil? Tak ada hasil sikit ambil. Mak saya kata nothing. Mak saya nothing. Tak ada apa-apa. Kosong. Lepas tu dia kata mati tu orang sujud. Prasangka baik, alhamdulillah dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sujud nak tunjuk orang. Mati Mekah. Tadi saya sembang dengan rumah tak kata. Dia mati Mekah.
Kalau dia pergi tu seorang, isteri dia pergi, tiba-tiba mati sana, masa pergi dia balas dengan lelaki dia. Oh malah duduk ngapain, abang kau cara tak ambil kisah gini-gini, biarlah saya mati Mekah. Dia pun merajuk, pergi haji tu dalam keadaan merajuk. Agak-agak syahid ke tak? Walaupun akhirat. Contohlah, mungkin kita sangka siapa-siapa tak, maknanya kalaulah hati tu pergi tu dengan rasa nak marah kepada suami dia, sedangkan tak boleh rasa gitu. Suami akan maafkan dia bila dia tahu mati. Masa begitu dalam keadaan merajuk, macam mana? Adakah diterima? Ya. Pergi dalam keadaan hutang yang masih ada. Hutang masih ada. Macam yang disebut semalam, hutang zakat. Zakat tidak dikeluarkan. Hutang, zakat, hutang orang lain yang kita tak bayar. Sedangkan kita mampu bayar ketika dan saat itu. Nisab dah cukup, haul dah sampai. Nisab qadar, haul tempoh. Nisab ialah qadar zakat tu berapa-berapa, di Selangor berapa, di Kelantan berapa, sana berapa, 13,000 ke 20,000. Itu namanya nisab. Haul ialah cukup tempoh dia setahun. Tapi dah sampai tempoh, tapi tak keluar juga, dah tangguh lagi. Nanti balik haji nanti saya clear semualah. Tak ada nak keluar lagi dah ni, nak guna sikit, nak beli jubah, nak beli buah taman, nak beli apa-apa, nak bagi kat saudara mara lah balik Mekah nanti. Maka tempat dia juga akan ditunggu-tunggu sebelum dia masuk surga. Akan tunggu lagi orang yang kita berhutang. Siapa? 8 asnaf yang layak terima zakat daripada kita. Sebab tu zakat jangan tangguh-tangguh, tuan-tuan. Cukup haul sampai esok, silakan keluarkan 1/40 ataupun 2.5%. Keluarkan. Itu hak orang lain duduk dalam kita punya simpanan sementara. Itu hak orang. Hak orang mati syahid fi sabilillah sekalipun tidak akan masuk syurga selagi tak settle hutang walaupun RM1. Maka zakat juga dikira sebagai hutang. Kalau tuan-tuan dah sampai masa nisab dan haul tapi tuan-tuan tak keluarkan, tolong ingat. Bukan hutang orang saja kita minta maaf lah, saya nak pergi haji, nak pergi Mekah tahun ni, minta maaf lah ke hutang, tak sempat nak bayar. Dengan orang, dengan bank ni saya kira sebab kita ada insurans, cover balik, kita mati, insurans akan bayar apa-apa balik. Dengan orang pun tak apalah haji, pergilah tak apa, saya maafkan, nanti balik bayar lah. Zakat nak minta dengan siapa? Tak boleh minta dengan siapa-siapa. Sebab hak orang, hak dia bukan, yang ni miskin, yang ni fakir, yang ni fi sabilillah, yang ni ibnu sabil, yang ni gharimin, orang yang berhutang. Maka semua tu ada hak masing-masing. Maka tuan-tuan kena settlekan zakat ni. Jangan main-main. Baik, itu yang pertama disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kasratul khuta ilal masajid. Wa kasratul khuta ilal masajid. Banyaknya langkahan ke masjid. Untuk menghapuskan dosa kemaksiatan yang kita buat, banyakkan langkahan ke masjid. Maksudnya banyaknya kita ulang alik ke masjid. Wa imma jalan kaki, wa imma motor, wa imma basikal, wa imma kereta, wa imma kapal terbang, wa imma jet. Tak kira. Cuma disebutnya khutbah itu ialah langkahan. Sebab masa itu banyak orang berjalan kaki. Maka berjalan kaki itu lebih banyaklah pahala diberikan kerana keletihan, penat dan sebagainya. Dalam jalan kaki pun dia boleh pergi. Sebab tu kita tak perlu nak ada benda yang mewah-mewah, tuan-tuan. Tak perlu mewah. Ada itu keperluan. Kereta besar keperluan sebab anak ramai, tak ada masalah. Wheelfire sebab apa? Anak ada 7, 8, 9. Tak besar lagi. Bah mini, anak 12. Beli bah mini. Tak beli pula. Sebab nampak. Kenapa tak beli bah mini? Sebab nampak macam tak eksekutif mana lah. Maknanya kau beli wildfire tu kau nak nunjuk orang. Patutnya kau beli bas. Orang tak sedap sah. Lain lah pula. Sebab tu kita tak perlu mewah. Kita ada ialah untuk keperluan. Jadi tuan-tuan boleh sampai kepada matlamat yang tuan-tuan nak pergi kepada tempat kebajikan. Cukup lah. Tapi kenapa perlu yang besar? Sebab anak ramai. Kenapa perlu yang elok? Sebab takut tak sampai. Okey, silakan, tak ada masalah. Terserah pada diri kita nak memiliki dia. Tapi tak semestinya orang memiliki harta itu boleh sampai ke tempat yang dituju. Boleh sampai ke tempat kebajikan. Berapa ramai yang ada kereta mewah tak sampai ke masjid dengar kuliah? Berapa ramai yang status duit yang banyak tak boleh sampai ke tempat-tempat pengajian? Tapi kita boleh sampai walaupun naik kereta kecil, walaupun naik basikal, walaupun bermotosikal.
Mana matlamatnya ialah untuk sampai ke tempat-tempat kebajikan, tempat-tempat pengajian, nak tada kita, nak jadi ahli taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Macam tuan-tuan nak pergi ke Mekah. Tuan-tuan tak perlu ada kapal terbang, boleh pergi Mekah. Jadi sampai matlamat tuan-tuan nak buat haji umrah. Kalau tidak penatlah tuan-tuan, tunggu nak ada kenderaan. Tak boleh pergi Mekah, kapal terbang tak ada lagi. Tak perlu tuan-tuan ada kapal terbang. Tak perlu. Macam tu juga tak perlu nak ada kemewahan yang besar-besar, nak kereta besar, sedangkan kita tak perlu pun kereta besar, tapi nak juga. Maknanya ada benda yang tak betul dalam hati. Itu dia. Kita tengok baik-baik. Keperluan kita itu ialah untuk menyampaikan kita kepada matlamat sebenar, iaitu kehidupan di akhirat. Tak kira lah belajar ke, cari makan ke, cari rezeki ke, apa benda tak kisah. Jadi matlamat itu boleh sampai. Jadi banyaknya langkah ke masjid. Masjid itu dalam arti kata umumnya ialah tempat ibadat Islam, sama ada surau, madrasah, musalla. Di tempat kita lah disebutnya masjid. Musalla. Di tempat lain negara-negara Arab semuanya masjid. Musalla tak ada, surau tak ada. Kita ada belakang, surau ada, balasah ada, musalla ada, bagai-bagai. Sebenarnya ialah masjid itu tempat sujud. Masjid. Cuma kita dalam mazhab Syafi'i kita naklah menggariskan, ada garisan dia, panduan dia. Tanah itu tanah wakaf dan sebagainya untuk menjadikan dia sebagai sebuah masjid. Sebab kita mesti cukup 40 orang sembahyang Jumaat, hari Jumaat barulah boleh dirikan Jumaat. Orang mazhab lain 2 orang pun cukup. Sebab tu semua tempat dia nama masjid. Kita kalau tidak masjid, surau Jumaat dinamakan sebagai surau Jumaat, tak nama masjid. Bila surau Jumaat kita nak i'tikaf payah, jadi khilaf pula. Dalam Syafi'i tak ada surau tu sebagai tempat i'tikaf, walaupun mazhab lain kata ada, sebab semuanya masjid pada pahaman mereka. Jadi di sini secara umum Nabi sebutnya ialah waqasratul khuta ilal masajid, maksudnya banyak langkah ke tempat ibadat, cari ilmu dan sebagainya. Bila banyak langkah, setiap langkah satu kebajikan, tolak satu keburukan. Maknanya dosa kita buat pagi tadi, bila malam kita melangkah akan dihapuskan, diampunkan oleh Allah dan naikkan martabat, iaitu rahmat daripada Allah, kasihan belah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiganya, sebagai langkah jalan-jalan kebaikan untuk menutup segala keburukan maksiat yang kita buat, wantizar salati ba'da salah, menunggu sembahyang selepas sembahyang. Apa maksud tunggu sembahyang lepas sembahyang? Tak semestinya kita tunggu dalam surau. Kita kerja, kita bekerja, tak perlu nak tunggu dalam surau. Datanglah seawal mungkin yang kamu mampu. Itu maksud intizarus solah ba'da solah. Kita rasa pukul berapa nak suruh? Jadi ternanti-nanti. Sebab dalam sembahyang itulah masa yang paling sesuai kita berdialog, bersembang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tunggu kasih kita. Selepas jumpa kekasih, jumpa girlfriend, lepas tu nak jumpa pula lah. Puas nak jumpa sekali. Tak puas. Bini lain, kasih-kasih. Girlfriend. Dan lepas jumpa sekali, besok boleh jumpa tak? Kan semalam dah jumpa. Semalam lama lah, dah 24 jam. Besok boleh jumpa tak? Sebelum I pergi kerja, dia tunggu dah kat simpang rumah ini. Tak bolehlah I balik kampung nak sembelih lembu. Girlfriend kata, you sembelih lembu lah. Yalah, sebab saya pun jantan juga sebenarnya. Ambil ke? Baru pada muka. Maknanya tuan-tuan, kalau kasih ni tuan-tuan, lepas jumpa nak jumpa lagi, lepas jumpa nak jumpa lagi. Itulah kekasih. Kalau tak boleh tengok muka dia, tengok pokok kayu pun tak apa dah. Tengok, lalu pada depan rumah tengok selipar Jepun dia sebut satu. Rupanya minah dah tak ada, dah kerja kilang, dia pucung. Tapi kita lalu ke Pasir Putih je tengok selipar Jepun. Allah, selipar Jepun hitam, naik petik sawah nak putus dah, makan perut sebelah. Tengok Allah, nampak muka minah dia selipar Jepun, minah dah pucung. Akan balik 23 hari bulan, sehari sebelum raya. Kita duk cangguk, patah cinta berakhir ke, benda tukar dah cahaya bulan. Tukar daripada cinta berakhir kepada cahaya bulan. Tak molek sangatlah Serambi Mekah cinta berakhir, dah cinta berakhir pula. Sebab berakhir orang Kelantan lain, berakhir orang Kuala Lumpur lain. Orang Kelantan berakhir ni maksudnya seronok. Saya tengok ini, saya berakhir sungguh benda ni. Mana saya suka benda ni. Saya suka je. Tapi bila sebut kepada orang Kuala Lumpur, saya berakhir dah. Dia pun tengok.
Bahaya ustaz ni. Tak ada apa-apa berahi dah. Ada bahasa tu beza, jangan. Lepas tu kita nak mikir, nak keluar satu-satu benda tu. Aku sebut berahi kan, dia kata aku suka memberahi. Jangan bahaya berahi ni. Padahal berahi orang Kelantan tak ada apa saya berahi dalam benda tu. Rupanya dia suka makan nasi dagang. Itu je. Tapi bila sebut berahi di sebelah Putrajaya, saya berahi lah benda ni. Ustaz, tengok itik pun berahi juga kat itik pun. Aku suka makan gulai itik kat Presiden 16 tu, depan sekolah tu. Bukan aku berahi tu suka kat itik, nak tidur dengan itik. Tapi oleh kerana berahi tu, bahasa sini lain. Berahi, mana kita cinta kepada kasih kita 9 masa lepas jumpa nak jumpa. Duduk di Johor, girlfriend duduk di Kedah. Nak hantar dia tu lebih kurang berapa jam? 10 jam. Kalau Kuala Lumpur ke Kedah 6 jam. Tambah lagi pula 4 jam, 10 jam. Tapi 10 jam kalau duduk asyik dengan kekasih, tak akan rasa 10 jam. Ya Allah, sekejapnya, ya Allah. Dah sampai, tu juru dah. Masa bila litah bola kasar ni, dia betul juru. Tak ingat dah sambil-sambil duduk isap weapon. Bini girlfriend weapon, dia pun weapon juga. Aduh, perempuan bengong juga tengok. Dah lah perempuan, jangan dah duduk isap benda tu. Duduk wairah yang gambar perempuan comel kan. Ada? Cik, ada handphone tak ada? Ada comel tak ada sini orang Arab tu. Oh, tak tebal lagi dia kata. Boyfriend dia suruh isap tu, seduk. Nampak lagi hidup. Tak kira nampak hidup. Dia pun hitam putih semua. Dia jadi macam jerubu. Dia pucuk-pucuk jerubu tu weapon. Sorry isap pun hidup. Wait. Allah Rabbi. Oleh kerana rapat sayang kasih kita tak terasa 10 jam. Rasa ya Allah baru 10 minit je sampai tangga rumah dia hantar. Nak balik pula Johor tuan-tuan. Bercinta seorang nak balik pula jauh lah ya Allah. Apa yang lambat sampai. Baru tu dulu ya Allah tak sampai Kuala Kasar lagi. Lambatnya berhenti tidur lah apa. Masa punya girlfriend tadi tidur pun tidak. Tak ada masa mengantuk. Bila kita boleh tukar cinta dengan girlfriend makhluk, kita tukar dengan cinta Allah, tuan-tuan akan rasa kenikmatan. Tidur tak nikmat dah. Itulah kekasih dengan kasih. Nabi boleh tukar dengan tidur. Para sahabat boleh tukar dengan tidur. Aku tak ingin dah tidur, tapi aku nak berdialog dengan Allah, nak cakap dengan kasih aku. Sahabat pun begitu juga. Dia merasakan dia nak berkasih dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia meletakkan Allah dekat dengan dia, Allah akan letak dia dekat dengan Allah Taala. Nak tahu Allah jauh dekat, kita letak Allah Taala dekat ataupun jauh dengan kita. Kalau kita meletakkan Allah itu jauh, maka Allah juga meletakkan kita jauh dengan dia. Bila kita letak Allah di hati kita dekat dengan Allah, Allah akan meletakkan kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu je tuan-tuan nak tengok. Tak payah nak ukur mana-mana tengok. Jadi dalam ni Nabi sebut intizarus solah ba'da solah. Tunggu sembahyang selepas sembahyang. Makna dalam hati dia, ya Allah lepas ni lambat lagi kau nak zuhur, lambat lagi kau nak subuh. Dia teringat nak jumpa lagi ni, nak cerita lagi kat dia ni. Walaupun cerita sama je. Tuan-tuan duk mengorak dengan girlfriend, cerita sama je. Tinggi-tinggi suruh dia menyanyi je. Kalau hak Islam sikit, suruh nasyid. Nasyid lah lagu. Saya nak dengar suara tak boleh aurat. Ada ngaji lah Quran. Suruh girlfriend dia ngaji Quran. Itu ustaz-ustaz punya cerita. Ni lah dengar-dengar ni lah. Bukan ustaz ni, ustaz tak ada, dia ada bini dia. Contoh dia. Sebab bila menjadikan kasih itu kita akan asyik. Kalau Allah kita asyik dengan Allah Ta'ala, kita lupa makan. Macam mana wali-wali lupa makan. Macam mana orang yang ibadat lupa segala-gala sebab dia ibadat sembah dengan Allah Ta'ala. Dalam sembahyang pendek ya, luar daripada sembahyang lagi, dia akan bercakap dengan Allah Ta'ala. Dia akan ikut kata-kata yang Allah sebut, itu Al-Quran. Tuan-tuan suka kepada orang, kasih ke ataupun orang yang kita suka. Siapa lah tuan-tuan penyanyi tuan-tuan suka? Siti Nurhaliza ke, lagu-lagu lama kalau Jepridek ke 60-an dulu. Kita suka, bila kita suka kat dia, kita akan cuba hafal segala apa yang dia buat, segala perilaku dia. Kita jadikan dia sebagai idola. Kita tengok dia, artinya pakai kasut. Dulu Michael Jackson, gemuruh Michael Jackson ni, gemuruh Michael Jackson pakai seluar singkat.
Kan? Pakai seluar singkat speed bawa. Lepas tu jalan nyeding sikit. Kita pun jalan di sekolah dulu. Jalan sekali bidik. Bidik. Waduh, wait. Kita berjalan di sekolah gini dulu. Cikgu kata jangan seluar singkat, jangan seluar speed. Tak dengar. Tetap juga sempitkan kaki seluar, singkatkan sikit daripada buku lali. Memang Nabi ajar atas buku lali, tapi bukan mau ikut hak Nabi ajar, mau ikut Michael Jackson. Atas, lepas tu berjalan ni. Alamak. Buat warung padahal dulu gitu kot jalan saja. Dan lah dia tak dan ni. Dia tak dan dulu zaman-zaman kita-kitaan yang 40-an ke atas tu dan lah tu zaman tu. Zaman bidik. Tu dan lah tu. Tu. Kita akan buat hak dia buat sebab kita sayang ke dia. Kita sayang ke dia, kita akan apa kalau boleh. Bukan kita reti orang putih pun. Tuan suka kepada Hindustan. Tuan akan menyanyi Hindustan. Ustaz Kazim dia menyanyi lagu dulu sebab dia suka, dia minat, dia hafal habis. Dia tahu lagu Piramli tahun berapa tanya. Semua dia hafal, dia ingat. Ustaz Bollywood dia ingat sebab dia suka. Bagi orang yang suka dia akan ingat. Jadi kalau kita suka akan kata-kata Allah Ta'ala Quran, kita akan ingat, kita akan hafal, kita akan ulang balik. Itu tandanya kita kasih kepada dia. Jadi sini ialah orang yang tunggu semaya ni, orang yang kasih kepada Allah Ta'ala. Dia kasih lagi, ya Allah, aku nak tidur sekejap sebab aku mengantuk sangat. Sedangnya sebab tu Nabi ajar tidur mengiring. Bila tidur mengiring, bila dia berpusing, melentang, dia akan sedar. Sedar dia tu bangkit, nak jumpa kasih pula. Tuan-tuan, kalau kasih kita nak jumpa kita pukul 3 pagi, pukul 2 kita bangun dah, tuan-tuan. Percayalah, kau pakai serban serupa, kau tak pakai serban kau berat. Kita akan pukul berapa boleh? Pukul 2. Pukul 2 ke 1:30. Tanya pula, pukul 2, 1:30, ayah saya tak tidur lagi. Pukul 2. Lewat 1:45 boleh? Ejah lagi sebab nak jumpa awak. Dok kata pukul 2 lah, orang tidur elok dah, contoh dia. Kita nak pergi awal lagi, kita akan boleh bangkit sebab kita nak jumpa dengan orang kita sayang. Maka bila kita sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan tidur sekejap je. Sedap Allah bangkit terus. Kita sedar bahawasanya aku nak jumpa dengan kasih aku. Tapi benda tu bukan senang nak letak, bukan senang untuk disebut, tapi sukar untuk dibuat. Payah tuan-tuan. Tapi kena sentiasa kena sebut lah. Kena sentiasa sebut. Kalau tak sebut lagi lah. Kalau kisah tu korban baru nak asam, nak sembelih lembu, menangis lembu. Ni dia tengok gaji kau bisa lah. Mana kena asam hari-hari. Asam. Bagi dia hilang karat dan dia tajam. Begitu juga hati kita asuh dan asuh supaya kita sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 3 benda tuan-tuan akan menghapuskan kesalahan maksiat yang kita buat hari-hari. Boleh ingat Yang pertama sekali apa dia? Ambil wudu ketika dalam keadaan kita tak suka. Tengah malam. Dan mana keadaan kita tak suka? Dalam keadaan kita sakit, kita terlantar di hospital. Sebab tu banyak orang di hospital dia tak semayang, dia tak sakit. Lama sangat dia tak semayang. Bukan orang lain. Di kalangan jemaah, anak murid nak ada kitab dengan saya juga. Saya kira, semayang ni. Tak ada semayang Ustaz. Nak semayang dalam kaki duduk atas, tangan duduk bawah. SCD Belanggar. SCD Belanggar lah. SCD Belanggar lah mungkin. SCD Belanggar, tak payah. SCD Belanggar. Kaki duduk atas, kepala duduk bawah. Tak nak semayang, tak ada semayang. Makan boleh, haki boleh. Makan nak. Ini ada bini. Ini okey, tak ingat ni. Okey lagi. Boleh slow boleh sah. Bunyi tak putih dah mulut. Tapi slow boleh lagi dia kata. Tengok. Habis maya dia sampai maya nak gerak lagi. Saya kucing kau. Suruhlah orang yang ambil. Kau belajar. Saya marah kat dia tu sebab anak murid kita. Anak murid butir kita. Duduk hospital selagi akal sempurna, kau ambil air semayang. Tak boleh ambil semayang kau tayamum. Kau tak boleh juga kau panggil jururawat lelaki untuk tayamum kat kita. Kau tak boleh sangat ada orang mari melawat tolong tayamum kat kita. Tolong. Sebab kita nak buat selagi akal masa sempurna. Kau tak sempurna lain cerita. Dia orang tolong buat kat kita. Dia macam tu sekali kita nak jumpa kasih kita. Tak boleh, aku nak jumpa juga. Sebab waras. Kecuali tak waras dah tak ingat makan. Tak apa, tu tak boleh tu. Kalau tu tak ada makan.
Baca doa iftitah. Allahumma barik lana. Aku dah sampai peringkat tukar habis tu. Okey. Settle kat hari subuh tu. Pergi 2-3 hari. Tu doa makan. Makan apa Ustaz makan? Kalau ditanya apa makan, tapi jangan berlakon lah. Allah tahu. Ni berlakon. Bila Ustaz mari tak? Buat bodoh. Ustaz balik je. Mana? Girlfriend aku okey. Oh, tak ada Ustaz, hanya girlfriend dia dah dulu. Bila ada Ustaz, aku Ustaz suruh semaya. Kok lah Ustaz tu beringat je. Banyak orang tak isbalin wudu alal makarih. Dia antara makarih tu. Benda kita tak suka. Dalam keadaan kita sakit dan sebagainya. Kalau kita boleh buat, akan hapus segala apa kesilapan kita di waktu pagi dan sebagainya. Kasratul khuta ilal masjid, berjalan ke tempat-tempat ibadat, mengaji dan sebagainya, dan juga intizarus solat ba'da solat. 3 benda ni akan menghapuskan khataya, kesilapan-kesilapan yang kita buat di waktu pagi, siang ataupun malam. Jadi benda tu kita boleh buat sebenarnya. Tentu ada buat. Cuma perhati baik-baik, hadis ini adalah hadis sahih rawahul Muslim. Kena ingat tu. Sebab sekarang ni banyak lah. Ni hadis tak sahih tu tak pakai tu. Tak sahih. Kata tak apalah tak sahih tu. Kita bagi ayat Quran. Itu senyap. Tak pakai juga. Ayat Quran pun tak pakai juga. Bila hadis membahas. Bahas tak boleh ni. Ini orang tak buat ni. Bid'ah ni. Mana orang tak fikir orang mati. Orang tak fikir orang mati. Kita pun Allah borang kat dia so. Tolong wasiatkan supaya tak talqinkan kau bila mati. Aku akan sempurnakan seperti aku kamu seekor kucing. Boleh? Mana kucing tak ada talqin tau. Mana tak nak talqin sama memang kamu kucing kan. Tak nak talqin juga. Biar dia tulis wasiat dia. Tak nak pula. Maknanya benda tu mati tu ikut aku nak gapo punggung. Apa nyusahnya? Aku nak baca semula sebab ada orang hidup atas dunia tu. Dia nak dengar. Sepatutnya gitu dah. Itu maksudnya kita tak suka orang buat kebajikan kepada kita lepas kita mati. Patutnya kita reda lah buat kebajikan untuk kita. Dia bukan baca untuk kita. Dia baca untuk orang yang hidup masa tu lah tazkirah dia. Tazkirah hantar kubur namanya talqin. Tazkirah masa hari Jumaat namanya khutbah. Kalau berdiri ada lagi stand, kata tu namanya ceramah. Kau duduk ni namanya kuliah. Matlamatnya satu, sama dia nak bagi kesedaran, keinsafan kepada orang yang hidup. Kalau tak semua orang mati, tak kira orang nak bagi kuliah kepada orang mati. Ya, macam tu juga talqin, tukar nama je. Orang tak nak buat, tak nak buat sudah. Mau mati je, kalau aku buat bukan membuang tiket ke aku pun. Gitu kaedah dia. Baik. Qala al-musannif, muka surat berapa, hadis berapa? Cik. Muka surat 40 hadis ke 18. Hadis ke-18. Baca kepala hadis sikit. Kepala hadis. Orang meminum khamar dan menamakannya bukan khamar. Tak baca lagi ke? Orang yang minum khamar dan menamakan bukan khamar. Belum ya? Baik. An Abi Malik Al-Ash'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashribanna an-nasu min ummatil khamr yusammunaha bighairi ismiha yu'zafu ala ru'usihimul ma'asif wal mughanniyat yakhsifu Allahu bihimul ard wa yaj'al minhumul qiradata wal khanazir rawahu Ibnu Majah. Yang mana ada tengok baik. Ini yang bukan rekor-rekor ni. Ini hadis Nabi. Daripada Abi Malik Al-Ash'ari, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pesan Nabi, la yashribanna an-nasu min ummatil khamr. Akan ada di akhir zaman nanti, ni bab hadis kita ni ialah 40 hadisan fi umuri akhir dunia. 40 hadis pada membicarakan peristiwa akhir zaman. Maka di antara yang disebutnya ialah akan ada di kalangan umat aku di akhir zaman nanti yashribanna al-khamra, meminum akan arak. Di akhir zaman ada akan minum arak. Nabi lahir dulu dalam keadaan negara Arab ketika itu mabuk dengan arak. Nabi lahir arak, perempuan, judi, bunuh anak, segala-gala kejahiliahan ada pada zaman kelahiran Nabi. Sebab tu Nabi dimaksumkan oleh Allah Ta'ala naik, Nabi buat khalwah di gua Hira sore-sore ni.
Gua Hira kalau tuan-tuan boleh naik sendiri, tuan-tuan tengok sendiri lah, tinggi rendah ni. Sekarang ni dah ada dah tangga-tangga sikit-sikit orang buat kan. Senang naik. Masa dulu tak ada tangga. Tapi macam mana kambing boleh naik ke atas ni? Nabi hari-hari dia boleh naik. TV tu kan tengok orang bawah macam semut kan nampak. Takut kan. Tapi Nabi dia berkhalwah atas ni. Khalwah maksudnya berdua-duaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan pencipta. Masa tu dia tak kenal lagi. Sebab dia belum ditauliahkan lagi sebagai Nabi ataupun Rasul. Dia cuma dijaga oleh Allah. Dijaga, dia pun naik. Dia tak nak tengok orang bunuh anak, tak tengok zina. Sebab dia dah dimasukkan dalam kepala dia, dalam perut lagi. Memang dah Allah dah jadikan ruh dia daripada awal lagi. Maknanya sebagai insani sahaja, kemanusiaan, Nabi dijaga oleh Allah. Nabi tak buat maksiat, Nabi tak minum arak, tak ada. Sebab Nabi dipindahkan oleh Allah, hati dia nak berkhalwah, nak sendiri-sendiri di atas bukit. Maka tuan-tuan, kalau kita rasa kita dalam keadaan keluh kesah, kita dalam keadaan tekanan, stres dan sebagainya, tuan-tuan boleh pergi ke bukit, pergi ke air terjun, pergi bersendirian. Boleh untuk elakkan daripada stres, untuk kurangkan stres dan sebagainya. Sebab tempat sana, sebab Nabi dia buat namanya khalwah. Cuma orang sekarang tukar khalwah itu berdua-duaan dengan perempuan. Jadi khalwah. Nabi berkhalwah dengan Allah Ta'ala. Itulah asal khalwah kita itu ialah berduaan dengan Allah. Nabi boleh fikir, dia tengok kenapa masyarakat aku jadi gini, kenapa berzina. Sedangkan zina tu anak orang, itu bini orang. Tak minta pun. Allah dah campur kan. Kenapa nak minum arak, mabuk, lepas tu buat benda yang tak Tuhan tu. Kenapa nak menyudi, duduk berlawan, lepas tu nak marah kepada kawan-kawan kita kalah judi. Nabi dah fikir. Ketika masyarakat yang Nabi lahir masa tu dalam keadaan jahiliah. Kemudian Nabi sebut akhir zaman nanti, bila Nabi dah ada, tapi akhir zaman akan ada, balik semula akan ada. Di kalangan umat aku la yashribannal khamru yusammunaha bighairi ismiha. Tetapi namanya bukan lagi namanya Allah. Bukan namanya khamar, dah nama lain dah tukar nama. Sekarang dah ada yang tidak dinamakan arak. Namanya heroin, namanya morfin, namanya ketum tak kan? Ketum okey. Ketum okey, kecuali tak okey campur mentol lampu. Ketum saja tak boleh. Ketum tu bagus. Ganja pun bagus. Yang tak boleh tak ada. Heroin, morfin dan sebagainya. Itu ialah khamar yang tidak dinamakan khamar. Yang dah ada di akhir zaman. Ada. Nabi sebut berlaku. Ketum okey untuk orang sakit malaria dan sebagainya, dia pahit sikit. Ganja pun sama, orang dulu kan dia tanam pokok ganja, orang dulu dia isap rokok gulung tembakau tanam sendiri ke kan. Yang itu yang makruh. Asal dia pokok tembakau tu tanam sendiri. Tanam sendiri saya tahu ni sebab arwah nenek saya. Dia tanam sendiri pokok tembakau tanpa racun tu. Anak benih dia tanpa racun. Kalau ada ulat dia akan buang satu-satu ulat. Kita sekarang yang tanam tembakau di Kelantan, Terengganu, belah timur tu dia akan racun. Daripada awal lagi benih dia semai tu dah ada racun. Bila dah tanam pula di batang-batang dia tu, dia spray lagi racun supaya ulat tu mati. Lepas pada tu pokok dah naik dari 10 ke 20 lat, dia akan potong dia punya pucuk atas tu supaya daun makin atas dia makin kecil. Makin kecil, maka nilai tak ada nilai. Bila dia potong, pokok tu tidak akan mengecil. Dia akan sama lebar, bawah, tengah dan atas. Ditambah lagi racun supaya tak timbulnya pucuk baru. Dia bermula daripada semayan, bermula daripada tanah atas batang, dijaga dengan racun. Sehinggalah pokok itu menguning, daun itu menguning, dia angkat selat-selat, dia pun susun-susun, bubur dalam timbang, jual. Pergi dah salah dalam dia punya tempat salayan dia lah. Orang Kelantan panggil bank. Orang Kelantan bank bakar. Itu bank. Bank lah, tempat simpan daun. Lepas tu kedak kita akan ekspor luar negeri. Sebelum ekspor dia spray dulu supaya tak berkulat. Kacau lah kita kan, nampak? Ulat-ulat yang berada di bawah-bawah tu yang mati, dia tak akan buang, dia akan tukar di situ ulat-ulat tu. Dan jadikan bendera ekspor luar negeri. Luar negeri pun spray pula supaya tak buruk, tak berkulat. Kemudian dia kedakkan lagi, kemudian baru dia potong jadikan cigarette. Barulah dimasukkan. Boleh filter sikit. Boleh nama Winston ke Marlboro ke, nama One ke Hoss ke, nama sama-sama dulu lah. Saya ingat sama dulu, sekarang tak tahulah.
Zaman dulu ingatlah waktu Rosman, masih ada lagi dahil dunia umpama neraka hidup ibarat layang-layang dulu lah. Dulu main terjemah tu lah. Ni dahil apa? Dunia umpama neraka hidup ibarat layang-layang. Oh hebat daripada terjemah tu. Kalau kemo, boleh kemo. Rosman apa dia? Macam-macam terjemahan tu. Bahasa nak ingat jenang wokok dulu. Bila dia ni macam tu, daripada awal sampai akhir dia adalah racun. Jangan sebut halal haram makruh dia adalah racun. Kemudian dipek-pek jadikan rokok, kemudian diekspor semula. Kita import balik tembakau kita tu dalam bentuk rokok. Maka ada yang seperti mana yang tuan-tuan yang hisap lah yang ada sekarang. Tak payah sebut tar berapa, narkotik berapa, tak payah sebut. Cuma sebut jenis ulat pun cukup dan jenis paraquat yang kita guna masa spray supaya ulat tu mampu. Itu pun kita dah nak mampus. Tak payah sebut tar lagi tuan-tuan. Belum sebut tar. Itu pun membawa kepada kemampusan kita dah. Sebab racun tu. Tu racun. Saya tak sebut halal, haram, halal. Jadi nenek saja dia tanam. Bila ada ulat dia akan buang sekor-sekor ulat. Sekor-sekor dia buang. Daun besar tu dia dah petik lah. Baja-baja tiap ayam kampung kan. Daun nipah. Dia buang dia punya selaput dia jemurkan dia akan bergulung. Tembakau dia akan panaskan. Tanpa ulat, tanpa racun, tanpa apa-apa. Bersih, sebersih-bersihnya. Dah kering, dia akan potong. Dia akan selit, di antara sela-sela itu ada daun ganja. Daun ganja sebagai pelembab kepada daun tembakau. Barulah daun tembakau itu tidak akan rapuh, hancur. Dia akan lembut, lembab je. Macam tembakau yang ada dalam orang isap pahit tu, toron punya dulu. Yang cap buah nenah, kuning tu. Ingat lagi. Duk beli korang tu bau sedap. Macam tuan-tuan duk isap wik sekali lah. Duk bau wangi, ya Allah sedapnya. Rasa apple, aku rasa nak juga. Tapi malu kat orang, aku start dah kan nak isap juga kan. Duk rasa nak. Sebab bau wangi mata tu. Betul tak? Wangi je? Tak tahu. Memang membudak pondok. Ahli sampai tu. Aduh, rupanya aku yang telio, dia tak telio. Buat rasa apple, strawberry, macam-macam rasa dah. Tak tahu macam ni. Memang halalan thayyibah. Memang orang sini kawasan pondok, kawasan ni. Kawasan orang tak tahu ni. Boleh mari jual ni. Orang tak tahu lah. Rasa dia bau dia tu wangi. Kalau yang selit yang daun ganja tak ada wangi apa. Cuma dia memberi kekuatan apa, diri dia, protect diri dia tu lebih kuat. Rajin bekerja dan sebagainya. Tapi jangan campur benda lain. Dulu. Kemudian bila dah dicampur aduk boleh bawa kepada mudarat. Maka kerajaan telah mengharamkannya. Asal macam ketum juga. Ketum tak ada masalah. Dia rebus, ambil dia untuk ubat kecil manis, ubat darah tinggi. Tak ada masalah. Yang jadi masalah campur benda-benda lain yang memudarat. Itu dulu. Maknanya asal yang menjadi makruh kerana sia-sia tidak mudarat. Tembakau tanah sendiri, daun nipah buat sendiri, dia pun cucuk. Asap masuk. Itu yang makruhun, dibenci kerana dia bau mulut orang isap rokok beza dengan orang isap ceringga. Tak percaya tanyalah orang rumah kita. Orang isap rokok dia bau macam mana? Lagi kalau tidur tak gosok gigi. Dia tidur lepas sekali. Habis tu dia pun tutup, dia pun tidur. Memang bau tak tahu dah. Malam ni pula malam Jumaat. Allah. Malam Jumaat kan malam Selasa malam ni. Contoh dia tuan-tuan. Itu yang dia menjadikan benda yang sepatutnya tidak haram dijadikan haram. Maka khamar zaman dulu telah dinamakan bukan khamar. Banyak benda yang memabukkan dan mudaratkan. Dinamakan yusammunaha bighairi ismiha yu'zafu ala ru'usihim. Apa maksud yu'zafu ala ru'usihim? Mereka menamakan dengan nama yang lain. Mereka minum sambil dialun-alunkan muzik. Khayal dengan pil, ekstasi dan sebagainya dalam kelab-kelab malam. Dihidangkan kepada mereka dalam keadaan dia mabuk, dalam keadaan dia tak sedar diri, dalam keadaan muzik yang dikelilingi dia. Sebab orang tak mabuk masa baca tahlil lah. Ada. Sebelum ditahlil dia kena dulu. Dia pergi high dulu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sejuta dia tahlil. Sebab dia hanyut, dia mabuk khoyak. Tak berlaku kan? Tak berlaku. Dia orang mabuk kena ekstasi dan sebagainya, itu ialah orang dalam kelab malam yang dihiburkan dengan muzik disebut wal mughanniyat.
dan juga suara artis-artis, mughanni, penyanyi. Biasanya adalah JRO ke PRO ke RO lah hujung lah. Bila berada di kelab malam. Jadi minuman dia tidak dinamakan lagi sebagai khamar, dinamakan benda yang lain. Berada dalam keadaan mabuk, diiringi dengan muzik, kemudian ada pula penyanyi-penyanyi ataupun artis-artis yang menghiburkan mereka di akhir zaman. Yakhsifullahu bihimul ardh, maka Allah Subhanahu wa taala akan menenggelamkan mereka ke dalam perut bumi. Wa yaj'alu minhumul qiradata wal khanazir, dan Allah akan mengubah mereka menjadi kera ataupun babi. Allah ubah dia menjadi kera ataupun babi. Keluar daripada gelap malam, duduk dalam gelap malam, tak nampak macam kera babi pun, tapi perilaku dia seperti kera. Tuan-tuan pernah tengok tak kera kena belajar? Oh, dia jamu saja, ambil belajar. Tuan-tuan bagi belajar seketul kat dia, dia pun sentuh belajar, dia pun cium. Lepas cium tu, dia sudah panik dah. Buat busuk. Pada akhir dia dah busuk dah. Tapi kena belajar tu macam kera kena belajar. Melonting sana, oi, lekat di bulu pula busuk, pusing sana. Macam tu lah orang dalam kelab malam. Kan lampu dia tu bila tepuk dia akan musik kan. Lagi-lagi musik, lagi kuat lampu dia, betul? Tak juga. Tak biasa benar ni. Man, Abang Jamal, bila tepuk je, lagi kuat musik, lagi kuat. Dan itu yang tak langgar kat lini tu. Kamu dia ikut retak rambut. Mesti kamu mesti panjang tutup muka. Baru tu tangan kat dinding. Barulah jadi baru rock kan. Ni lah apa? Ni kau gini menantai apa tunjuk. Ni tak lah. Benda kita pun tahu. Tapi dalam gelap malam macam tu lah. Sebab saya masuk juga tu kan. Dia ada sebab dia masuk. Jangan bukan masuk saja. Tapi bukan buat tahlil doa selamat je. Kita askar kan, kagak kau agama. Dia masuknya risik. Masuk pergi tengok belum duduk lagi. Bunyi suara. Ustaz. Bunyi suara orang duduk dalam gelap. Kan dia gelap cerah biru hijau lah putih. Ustaz mari juga. Bukan mari juga. Ustaz cari kita tu bahaya kan. Larilah buat dia tengok ustaz. Lepas dia lari ustaz dia pula lah. Pagi esok bawa balik ustaz. Kenapa ustaz lama sangat? Tunggu takut dia mari pula. Ada alasan. Jadi kita masuk tu sebab nak cegah maksiat anggota tentera sahaja. Orang lain bukan rakyat kita, hak kenal lah. Kalau tak bunyi suara senyap. Jangan duduk lama tu lah. Kalau tuan masuk jangan duduk lama. Sebab bil akan meningkat. Tuan minum apa ni Coca-Cola segelas katalah RM10. Bil datang akan RM100 lebih. Sebab marilah dia duduk sebelah kita, dia akan minum al-khamar. Dia akan minta arak, minta apa, dia minum sikit je, suka bayar lepas ni. Dia mampu orang lain. Dia tahu dah kita mari buat kerja kita. Dia kenal tuan-tuan. Dia kenal. Sebab yang belum masuk tu dia dah ada dah. Dia panggil apa tu? Bonsai. Bonsai bunga dah. Bonsai. Bonsai kan bonsai. Dan bonsai. Dia jaga pula malam dia. Gangster dia lah. Dia pun tengok kita, dia kenal dah kita askar dengan perwatakan kita. Mau tengok dia punya anak buah kan? Itu je syarat dia. Kalau tidak baru tak kenal, dia tak bagi masuk tuan-tuan. Dah dijaga. Macam hotel sekarang. Satu kad boleh naik tingkat 2 je tuan-tuan. Cegah masyarakat tak boleh masuk hotel sekarang. Nampak tuan-tuan? Tentu pergi hotel mahal sikit lah. Kalau hotel cakian tak ada apa. Suruh trailer pun boleh masuk. Yang mahal-mahal sikit lah, 4 bintang, 5 bintang. Tuan-tuan pergi, dia akan bagi tuan-tuan tingkat 13. Maka kad tu boleh tingkat 13 sahaja. Kalau tak ada kad tu, tuan-tuan masuk ke tekan, senyap kita relax, tekan steady ni. Saya tengok dia buka, G lagi. Siapa tak bergerak ni? Rupanya situ ada sensor. Letakkan kad kita, dia akan sampaikan kita ke tingkat 13 sebab kita minta 13. Tak boleh pergi kawan kita tingkat 14. Tak boleh. Dia akan sampai. Cegah masyarakat dia tangkap macam mana? Tak boleh tangkap. Cegah masyarakat masuk. Dengan semangat ni. Sebab CCTV nampak macam perempuan dah ikut lagi tu. Dah masuk lah. Dia pun masuk tu. A ni, info kita A.
Cak tekan 13. Senyap dia. Okey, semangat ni. Jangan berpeluh lah turut lain. Dia tak tegak lagi, ekor tak tegak lah. G lagi, tekan lagi. Tekan sini. Rupanya ni sensor. Tak boleh tuan-tuan. Sana dah siap dah. Sana pun turun. Mam, Assalamualaikum. Beres dah, Mam. Sekarang ni tuan-tuan, tengok mana maksiat terancam sekarang tuan. Maksiat yang terancam. Mana orang nak buat maksiat boleh buat di mana-mana. Hati je, antara hati nak buat ni tidak nak buat. Jadi bila di dalam keadaan mabuk, ada pula perempuan, ada pula artis penyanyi-penyanyi, bukan artis lakonan ni, inilah penyanyi-penyanyi di kelab-kelab malam yang melayan dia, maka Allah akan timpakan mereka dengan gempur bumi dan sebagainya, dan Allah akan ubah mereka perangainya seperti perangai kiradah wal khanazir. Kiradah maksudnya ialah mangki-mangki. Khanazir ialah khinzir, babi-babi. Allah ubah dia. Ubah perangai dia seperti kera, teroncak sana, teroncak sini, teroncak sana, seperti perangai kera. Khanazir, babi. Macam mana babi? Babi dia akan sapu semua sekali. Kita tengoklah dalam YouTube dan sebagainya bagaimana perangai babi. Najis dia sendiri, lapar dia akan makan, dia akan sondo semua. Tuan-tuan, kalau biasa di kampung, tanah ubi kayu, selagi ada lubang yang babi boleh masuk, selagi itu ubi tuan-tuan tak akan selamat. Selagi ada lubang, tuan-tuan belilah dawa yang pagar sekolah kan, yang ada lubang. Selagi muncung dia boleh masuk, selagi itu ubi tak akan selamat. Dia akan redah juga, dia akan masuk juga, dia akan dapat masuk. Sebab tu kebanyakan orang akan letak zinc. Pagar lutut orang letak zinc. Bila zinc dia rempuh tak boleh, ribuh balik. Orang gali longkang dia boleh pergi. Zinc tak boleh, dia ribuh balik. Tempat-tempat yang ada tempat tumpukan, tempat babi sondo tu, tuan-tuan cari rambut kedai-kedai gunting, letak situ. Tu petua-petua. Bila dia pergi sondo, dia pun sejuk. Dia hidung dia besar depan kan. Ada hidung babi di belakang, tak ada kan? Ada di belakang girlfriend dia. Ada lah juga. Nak jawab menang boleh. Ada Ustaz. Masa dia nak mengawal, hidung di belakang. Hidung siapa? Hidung jantan belakang ya. Memang ada. Jadi bila dia seduk, rambut tu masuk dalam hidung dia. Kena pula hak ada butu. Hak tak kena sepu lama, bersih dia. Mau 2 tahun bersih. Dia pergi nak cakap dengan kawan dia pun tak boleh dah. Dia akan menyanggah gila kawasan tu. Kalau pergi kawasan tu makan bersih jadi macam aku restu. Dia bukan ada tobik masuk cucu hapi keluar lendek buat restu, tak ada. Jadi dia kata jangan pergi. Sebab tu banyak kan orang akan letak rumput-rumput. Boleh rambut-rambut di tempat yang disondok oleh babi. Babi ni jahat perangai dia macam tu lah. Segala benda yang kotor dia akan bedah. Dia tak kira, tak pilih apa. Dia akan bedah semua. Maka perangai orang yang mabuk dengan khamar, yang dihiasi dengan perempuan-perempuan yang cantik, dihiasi pula dengan dilalaikan pula dengan nyanyian sebagainya, Allah akan timpakan mereka dengan gempur bumi, dan Allah akan ubah mereka seperti kera dan juga seperti babi. Ini Nabi sebut rawahu Ibnul Majah. Manakala berlaku demikian tuan-tuan, inilah yang akibat. Inilah maknanya perangai orang kita, dia akan sapu semua sekali. Tak kira lah dia ni halal ke, dia ni tak halal ke, dia akan ambil juga. Dia akan nak juga. Sebab perangai mereka telah diubah menjadi seperti perangai kera-kera, tak menjaga tata susila sebagai seorang Muslim, seorang mukmin, dan juga perangai dia adalah dia akan berdalaka, membuju lalu melentang sapu. Tak kira lah halal ke, haram ke, jadi. Sebab tu bila ekonomi kita meleset, segala benda akan meledak. Banyak kecurian, banyak rompakan, banyak penyelewengan, banyak suapan, banyak penipuan, banyak segala akan berlaku. Orang nak kepada kehidupan, nak makan tapi tak cukup. Maka orang yang buat sesuatu, orang akan cari jalan nak menipu, orang cari jalan untuk seleweng, orang akan cari jalan untuk dapat wang lebih. Bagaimana cara dia tak kira lah. Sebab perangai khanazir telah ada kepada mereka. Ini dalam hadis ini tuan-tuan, perlu perhati baik-baik. Mudah-mudahan kita tidak tergolong dalam golongan qiradah wal khanazir. Itu golongan monkey dan juga khanazir. Bahasa lembut lagi. Khinzir itu bahasa lembut. Sehingga sekali apa sebut, orang kau ni gila khinzir sungguh. Mana kita sebut dah gila babi punya kasar kan. Jadi gila khinzir. Ataupun khinzir majnun ni kami. Majnun tu gila. Majnun tu kan Laila wa Majnun. Laila Majnun tu kan dia dua orang tu gila pecinta tu. Maka nak sebut bahasa lembut lagi namanya ialah khinzir majnun. Maknanya babi
Gila babi. Orang yang buat gitu tak macam fizik majnun. Maknanya gila babi. Bahasa halus tu supaya tak terasa sangat. Nak kata tapi supaya tak terasa. Ikut tuan-tuan Jadi di akhir zaman akan berlaku orang akan ubah suara. Satu benda yang saya nak sebut juga tuan-tuan, ini yang berlaku kalau tuan-tuan ingat air Malta. Rendaman ataupun gandum yang disimpan. Hasilnya sama dengan arak, tapi dia tidak memabukkan, dia tidak ada alkoholik, tak alkohol. Boleh diminum sekiranya tidak dibuat daripada kilang yang sama. Seingat saya lah, minta maaf kalau saya silap. Seingat saya, Malta dikeluarkan oleh Winstone, syarikat yang sama. Kalau tak silap, kalau silap maafkan. Cuba cek balik di teh dia tu. Sebab kita bila orang tanya Malta boleh minum ke tak, pada asalnya boleh minum. Sebab dia bukan alkohol, semua dia adalah peraman gandum selama beberapa masa untuk memberi kekuatan, tenaga. Dia tak ada alkohol, tetapi kilang yang sama. Saya tak ingat tahun berapa kan, bila orang minta supaya pergi selidik dengan Berguna Stout, adakah dia melalui kilang saluran yang sama. Kilang sama di atas saluran yang lain. Maksudnya kilang Guinness, tapi sebelah ni ialah Malta, sebelah ni ialah Stout. Mana yang ni mabuk, najis, yang ni tak mabuk dan tak najis, tapi kilang yang sama. Saya kata betul tak saluran dia tu berbeza? Dia kata betul, tapi tidak dapat disahkan dengan jelas oleh JAKIM dan sebagainya. Saya minta bahagian JAKIM, kawan saya ada sana, minta adakah boleh benar atau tidak. Saya tak perasan sekarang dah ada tak tanda halal JAKIM pada Malta. Sebab Malta ni orang-orang suka selalu minum. Cuba tengok kalau tak ada halal JAKIM dan sebagainya, tolong kalau boleh elok-elok lah. Tak kuat mana baru minum Malta, tak kuat mana. Banyak benda lain lagi yang boleh minum. Madu lebah, madu asli tu, madu tualan kau, madu pelulu ke, itu lagi kuat, lagi power. Sebab kilang yang sama. Kalaulah dia kata berasingan, sama juga tuan-tuan, jelas menolong kilang yang sama. Kalau dah jelas memang dia kata boleh, tapi tuan-tuan adalah menolong kilang yang sama, yang jelas. Yang jelas. Macam KFC, macam rokok tu tak nampak jelas, sebab kita tak sumbangan 1% kepada Amerika Syarikat Yahudi. Macam tak jelas mana. Ini ada tempat kita, kilang ada, dan nampak itu kilang yang sama. Jelas kan? Bila jelas tu tuan-tuan tak payah, kalau boleh elok kan, supaya duit kita yang kita laburkan dengan pembelian Malta itu tidak pergi kepada guna setahun untuk menghidup dan juga untuk memajukan syarikat arak tersebut. Takut kita masuk dalam golongan mereka yang minum, bukan minum macam ni, maksudnya kita menggalakkan orang itu minum arak yang bernama stout dan sebagainya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan tuan-tuan yang ada kawan-kawan yang buat penyelidikan, sila semok balik, tolong semok sangat-sangat, sebab kita kena jaga makan dan minum kita supaya hati kita senang untuk kita menerima segala hidayah, taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Hidayah dah ada, taufik belum ada. Hidayah kita akan ada, hidayah petunjuk dari Quran, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi taufik belum lagi ada taufik. Sebab susah nak buat kebajikan, senang buat maksiat, maknanya belum ada taufik. Tanda taufik, mudah buat baik, mudah tinggal jahat. Tapi mudah buat jahat, susah nak buat baik, maknanya belum ada taufik. Dia akan akas. Mafhum mukhalafah sebalik yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekadar tuan-tuan, hadis kita pada malam ini insya-Allah jumpa lagi pada masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan saya dan tuan-tuan dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, sampaikan salam dan selawat kami ke atas junjungan besar Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zufrina wa maulana Muhammad. Ya Allah, kami tidak pernah melihat Nabi kami maupun bermimpi berjumpa dengan Nabi kami, ya Allah. Tapi sampaikanlah selawat dan salam kami ke atas junjungan besar Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan ya Allah Nabi kami akan mengenali kami di mahsyar nanti dan memberi syafaat yang kubra kepada kami untuk kami masuk surga-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Karena kami akan masuk surga bukan dengan pahala yang kami ada ya Allah, tapi dengan rahmat dan kasihan-Mu dan juga dengan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Allahumma ya Rahman, Engkau Allah yang Maha Pemurah ya Allah. Pemurahnya Engkau ya Allah. Engkau masih lagi memberi rezeki kepada kami ya Allah, walaupun kami masih lagi melakukan dosa maksiat padamu ya Allah. Pemurahnya Engkau ya Allah kepada kami semua ya Allah. Wa ya Rahim, Engkau Allah yang Maha mengasihani daripada segala yang mengasihani ya Allah. Kasihan Engkau kepada kami melebihi kasihnya Bapa kami kepada kami sebagai anak-anak-Mu ya Allah. Maka dengan kasihan Engkau ya Allah, Engkau berilah kepada kami ya Allah taufik dan hidayah yang berpanjangan buat kami ya Allah. Dengan kasihan Engkau juga ya Allah, berikanlah rezeki yang seluas-luasnya buat kami ya Allah. Dengan kasihan Engkau juga ya Allah, bahagiakanlah hidup kami dunia dan juga di akhirat ya Allah. Dengan kasihan Engkau juga ya Allah, Engkau ampunkanlah segala dosa nista yang kami buat selama ini ya Allah. Sama ada dosa kecil maupun besar ya Allah, sama ada dosa yang disengajakan ataupun tidak ya Allah, sama ada dosa zahir maupun batin ya Allah. Ya Allah, dengan kasihan Engkau juga ya Allah, Engkau ampunkan segala dosa maksiat yang dilakukan oleh kedua ibu bapa kami ya Allah. Sama ada yang masih hidup, lebih-lebih lagi yang telah kembali ke hadrat-Mu ya Allah. Mereka pada ketika dan saat ini ya Allah berada di alam kubur ya Allah, berada di alam barzah ya Allah. Engkau Maha tahu ya Allah, alam kubur dan alam barzah itu sakit dan sempit ya Allah. Mereka tak mampu untuk berada di sana ya Allah, dan kerana kesempitan gelap gelita ya Allah, ulah rezeki datang menggigit dan membahas mereka ya Allah. Ya Allah, maka Engkau pindahkanlah ya Allah dengan kebaikan yang kami ada pada malam ini ya Allah. Kiranya pahala mereka dapat mencukupi untuk menghindar daripada azab kubur-Mu ya Allah. Engkau gantikanlah ya Allah setiap tetes susu yang disuapkan oleh ibu kami ke mulut kami sebagai balasan pahala untuk mereka ya Allah. Engkau gantikanlah ya Allah peluh-peluh keringat kepada bapa kami ya Allah, untuk membesarkan kami sebagai anak yang saleh dan salehah ya Allah. Jadikan pahala untuk menghuni syurga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Maka dengan kasihan Engkau juga ya Allah, ampunkanlah muslimin dan muslimat ya Allah, mukminin dan mukminat ya Arhamar Rahimin. Jua pemimpin-pemimpin Islam di kalangan kami ya Allah. Allahumma ya hadi, duhai Allah tunjuk jalan insan ya Allah. Tunjuk kami ya Allah jalan yang benar, jalan Engkau redai ya Allah. Tunjuk juga ya Allah pemimpin negeri dan negara kami ya Allah jalan syariat-Mu ya Allah. Jangan biarkan mereka ya Allah memimpin negeri dan negara kami ya Allah dengan hawa nafsu mereka ya Allah. Akan hancur binasa negeri dan negara kami jika dibiarkan mereka mengikut hawa nafsu mereka ya Allah. Jangan biarkan ya Allah walaupun sedetik cuma ya Allah, pandulah mereka ya Allah, pimpinlah mereka ya Allah jalan yang benar, jalan yang Engkau redai ya Allah, sehingga tegaknya agama-Mu di muka bumi ini ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Jauhkanlah kami ya Allah daripada sengsara neraka-Mu ya Allah, sebagaimana disebut oleh Nabi-Mu ya Allah. Seringan-ringan azab neraka kepada mukmin ya Allah akan dipakaikan terompah-terompah daripada tembaga di kaki-kaki mereka, lalu dibakar di telapak kaki mereka, akan menggelegaklah otak-otak mereka ya Allah karena panasnya neraka-Mu ya Allah. Maka jauhkanlah kami ya Allah daripada sengsara neraka-Mu ya Allah. Sebaliknya masukkanlah kami dari surga-Mu ya Allah bersama orang-orang yang saleh ya Allah, bersama syuhada ya Allah, bersama siddiqin ya Allah, bersama anbiya ya Allah, bersama rasul-rasul-Mu ya Allah, khususnya bersama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.